Assalamualaikum, saya Zaliha dari Seni Art Channel. Malam ni ataupun hari ni saya ingin berkongsi tentang bagaimana dan ataupun kenapa saya beria sangat nak bercerita tentang keuangan. Bukan saja-saja suka ataupun orang kata nak ambil kredit untuk berpula ke, untuk dapat rate tinggi ke tak. Seperti saya pernah katakan, saya dah tahu daripada awal channel saya tidak mengharapkan rating yang tinggi kerana berkisar tentang keuangan. Tapi kali ini bukan saya sahaja, ia merupakan tanggungjawab anda di luar sana sebagai ibu bapa untuk berkongsi tips-tips keuangan kepada generasi kita, orang Melayu. Kerana antara kaum yang tertinggi mengalami bankruptcy di Malaysia adalah merupakan kaum Melayu, iaitu 56% daripada 80,000 lebih, iaitu berjumlah 42,000 adalah kaum Melayu dan diikuti oleh kaum Cina dan India. Jadi tengok kat situ ya, orang Melayu yang rating paling tinggi bankruptcy. Kenapa? Buktinya kurang ilmu mengurus keuangan dengan baik. Jadi ambillah perkongsian saya ni sebagai benda yang baik untuk membantu generasi akan datang. Dan di antara orang-orang yang bankruptcy itulah, iaitu berumur 21 tahun. Tak kesian ke anda sebagai ibu bapa kan? Tak kesian ke dekat anak-anak kita baru nak mulakan hidup dah bankruptcy kan? Kenapa? Sebab pendedahan diorang terhadap hutang ni terlalu luas. Keluar je, habis je belajar, graduate, mereka dah mula kehidupan mereka dengan hutang PTPTN. Dan bila start bekerja je, mereka dah didedahkan dah. Kadang-kadang ibu bapa pula ada juga kan, galak pula anak ambil personal loan lah. Kad kredit tak payah cerita lah. Kalau saya dulu, kalau kad kredit ni bukan kaleng-kaleng lah orang kan yang ada kad kredit. Saya sampai sekarang saya tak ada kad kredit. Jadi kad kredit mudah, bukan satu kad kredit sampai 2-3 bersusun dalam beg duit kad kredit. Itu saya tak ada kad kredit. Lepas tu apa lagi pendedahan, belum, baru kerja sikit dah nak ambil kereta yang besar-besar, yang mahal, yang orang kata nak ni lah, nak the best kan. Dah macam-macam lah pendedahan kepada hutang. Kesian lah kita sebagai ibu bapa, kita kena nasihat perkara yang baik untuk masa depan diorang. Okey, sekarang balik kepada cerita saya kali ni. Saya ingin berkongsi tentang buku sejarah. Kenapa saya kongsi tentang sejarah pula ya, dunia Melayu? Kenapa pula lah makcik ni nak kongsi sejarah dengan masalah keuangan? Ya, bila kita tengok keadaan sekarang, orang Melayu dah, kalau cerita tentang keuangan, semua jatuh ke bawah. Bankruptcy paling tinggi, bankruptcy paling tinggi naik ke atas. Tapi kalau yang lain-lain tu, ekonomi ke apa ke kan, perniagaan ke ke bawah lah. Macam tu. Dalam sejarah Melayu kan, orang Melayu sebenarnya kita semua manusia lah, bukan orang Melayu sahaja. Kita manusia dilahirkan adalah sangat unik. Ada keistimewaan. Tapi kita tidak menjumpai keistimewaan yang ada dalam diri kita kerana falsafah tadi itulah, falsafah hidup cukup-cukup yang mana ada. Jadi kita tak berani untuk explore lebih jauh atau mencari apa kelebihan diri kita yang kita ada, yang setiap insan ada. Kita carilah diri kita, siapa diri kita, apa personality kita ada kan. Bila kita stuck dengan hutang, kita jadi macam hamba uang lah. Bila kita sebut hamba uang, kita akan kerja dapat gaji bulan, habis duit. Lepas tu kita kerja, cukup bulan, hujung bulan duit habis, bayar hutang-hutang. Jadi macam tu. Sepatutnya tak macam tu. Kita sepatutnya kerja, kita akhir simpan, lepas tu belanja. Kita ada
ada one portion duit yang melindungi diri kita. Jadi dengan keadaan duit tu, kita akan settle hutang-hutang yang mana ada. Bila kita kurang hutang, jadi kita punya pemikiran tu lebih ada kebebasan untuk berfikir. Jadi kita mula lebih kreatif untuk memulakan ataupun meluangkan sedikit masa dengan seni-seni yang kita ada, ataupun bermulakan dengan hobi. Ruangkan sehari untuk mencari apakah hobi kita, kan. Jadi kita akan jumpalah daripada langkah yang awal tentang pengurusan keuangan tu. Okey, berbalik kepada sejarah. Saya kaitkan sejarah dengan isu keuangan. Bila kita tengok bankruptcy orang Melayu, antara yang tertinggi, jauh berbeza dengan sejarah dunia Melayu yang sebenar. Sedangkan sejarah dunia Melayu, orang Melayu adalah orang kata bangsa yang istimewa, yang banyak kepandaian. Contohnya pandai besi, pandai kayu, songket, tenun, canting, kerah tangan, ukir, pandai ukir. Lepas tu kenapa orang Melayu panggil tanah air? Sebab kita boleh hidup di tanah dan di air. Kita memang mempunyai mampu belayar jauh, mampu belayar sejauh Madagaskar, mampu melintas lautan yang luas. Orang Melayu sebenarnya yang orang yang pertama merentas lautan yang luas. Bukan Mak Saleh yang tu. Itu sejarah dah tipu dah. Itu sejarah dah tak betul. Kalau nak ni, baca sejarah Melayu yang betul ni, yang sejarah yang kita belajar, Alfonso, Alfonso di Albuquerque tu semua dah, itu dia orang dah ubah. Dia orang dah ubah sejarah kita supaya kita tiada kepercayaan tentang kelebihan orang Melayu. Jadi bila kita tahu, bila kita tahu kelebihan, kita akan berusaha untuk menjadi macam tu juga. Kita akan berusaha untuk lebih berjaya. Bila kita tahu. Tapi masalahnya, semua sejarah, semua kelebihan kat dia, kan. Itulah tak betul. Itu sejarah dah diubah. Kenapa saya berani kata macam tu? Sebab ada seorang profesor, doktor, dia kongsi, saya lupa nama dia, dekat YouTube ke, cuba dengar, kan. Beliau dah pergi ke petani. Beliau dapat sumber daripada Istana Topkapi Turki. Beliau dapat sumber-sumber daripada Cina, yang membuktikan orang Melayu adalah orang yang istimewa, yang berani, yang kreatif. Macam tu. Bukan yang orang kata, sebab memang salah satu tujuan penjajah, bila dia jajah kita, dia akan musnahkan sejarah kita. Sama juga yang berlaku masa Perang Iraq tu. Masa Perang Iraq, tempat bangunan yang pertama dia orang musnahkan adalah muzium. Kerana muzium menyimpan, kan, khazanah-khazanah lama, kelebihan, kesenian, kekuasaan kita punya, orang kata, base tu, kan. Jadi benda-benda tu dia tak nak keistimewaan raja-raja Arab masa tu, kerajaan Iraq, kelebihan dia, kekuasaan dia, sejarah-sejarah yang menunjukkan dia orang ni kuat. Yang kuat tu, dia orang takut. Jadi dia musnahkanlah muzium tu. Jadi orang Iraq tak tahu, lama-lama benda tu akan hilang. Sama juga dengan kita. Orang Melayu yang kuat, yang berani, yang kreatif ni dah hilang dah. Apa sekarang kalau kita bandingkan? Itulah. Itu kan kenapa saya bandingkan dengan bankruptcy tadi. Kita tengoklah remaja-remaja kita macam mana. Merempit, dadah, kan, lepak. Apa lagi? Sepatutnya kalau anda remaja ke, kalau dah dapat, kan, benda macam ni, kita sebenarnya kita dah lari daripada asal usul kita sebenarnya. Jadi saya nak share kat sini, ini antara bukti-bukti. Bangsa Melayu mempunyai seni pelayaran yang dipanggil psycho-navigation. Ia boleh dianggap sebagai diri ke-6 bangsa Melayu yang tidak dimiliki bangsa lain di dunia. Dan lagi, bangsa Melayu dikenali boleh membina kapal laut, perahu dan juga sampan tanpa mengguna pelan. Segala binaan perahu itu juga boleh diistilahkan sebagai psycho shipbuilding. Melayu adalah pelayar, pelaut, pengembara
Lanun, pedagang dan tukang kapal yang dikenali umum oleh masyarakat dunia purba. Itu dia. Dan bukti lagi ya, sikit lagi. Masa penjajahan Portugis ke atas Melaka kan, tapi kita tak jelas kan, tak ada dalam buku sejarah kita ada kapal Portugis yang tenggelam dengan senjata atau meriam yang dia ambil daripada Melaka. Pernah dengar tak? Saya pernah dengar. Tapi rupanya benda tu memang betul ya, kan? Askar-askar telah dibenarkan menjarah kota itu 3 hari lamanya. 3,000 pucuk meriam besar telah dijumpai dari sejumlah 8,000 pucuk meriam yang diharapkan oleh Sultan Mahmud untuk mempertahankan kota raya baginda itu. Sebenarnya orang Melayu dah ada senjata tu, kan, meriam. Dan meriam itu adalah lebih baik daripada binaan-binaan yang diorang ada dulu. Kapal orang Melayu jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan kapal Portugis. Rasa boleh muat ribu tak silap saya, berapa kali ganda dia punya besar ya. Di antaranya ini adalah sumber ya. Semua meriam-meriam ini dihasilkan dengan amat baik dan tidak dapat ditandingi walaupun dengan meriam buatan Portugis. Daripada catatan Eridia ini dapat disimpulkan bahawa teknologi senjata api yang dimiliki oleh bangsa Melayu Melaka pada waktu tersebut adalah sama tarafnya dengan teknologi persenjataan orang Eropah. Malahan mungkin lebih baik daripada ini daripada buku Asia Portugis karya Manuel de Faria Souza, something like that. So ini adalah bukti yang orang Melayu adalah istimewa, dan setiap insan itu adalah insan yang istimewa. Kita kena carilah kelebihan diri kita. Saya rasa itu sajalah, kan. Asyik duduk push pula kan. Macam saya ni apa, saya minta maaf lah. Bukan apa, sebab bagi saya itu antara sebab kenapa saya berkongsi sangat-sangat tentang keuangan ni. Itu adalah salah satu kenapa saya terpanggil untuk bercerita tentang keuangan ini. Di antara benda-benda ni lah, kan. Takkan saya nak anak-anak saya je, rugilah ilmu yang saya dapat dengan bayar dengan usaha saya tu kan, untuk hanya untuk anak-anak, tak dikongsi dengan bunyi paip lah pula, kan. Sepatutnya ilmu ni dikongsilah dengan anda di luar sana. Dan anda sebagai ibu bapa adalah tanggungjawab kita bersama untuk mendidik anak-anak muda, kan. Tak kisahlah anda Cina ke India ke, kesianlah, kan. Anak Cina pun India pun ramailah, sama juga. Dia orang kawan-kawan lah, dia orang pergi berhutang sana, bankruptcy muda. Kesian anak-anak muda. Saya rasa itu saja sekiranya anda lebih positif, kan, untuk membantu orang-orang lain. Harap sudi subscribe dan share video saya untuk orang lain juga mendapat ilmu yang sama tentang kewangan demi generasi akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.